إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم آل الكرام وأصحابه شؤونهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا حول ولا قوة. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alif qala sallallahu sirrah. At-taqiyyu situ. At-taqiyyu wa fi nushatin al-muttaqi. At-taqi itu sifat, al-muttaqi itu mausuf, penentuan dia. Dipanggil orang yang bertakwa. At-taqi wa fi nushatin al-muttaqi. Fi bidayatihi mujtahidun fi ibadati bisidqin wa ikhlasin fayahtadi biha ila tariq. Qala Allah Ta'ala walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Wa qala ba'duhum man lam yakun fi bidayatihi sahiban mujahadatin lam yajid min hazihi tariqah syammatan. Orang yang bertakwa, takwa zahir dan batin. Takwa yang pertama dia takwa anisyirk. Takwa bermakna berhati-hati, berjaga. Kalau kita biasa berterjemah apa, takut, itu maknanya berjaga-jaga, beringat, berawas. Sayyidina Umar menyatakan takwa, orang bertakwa kau lihat macam mana dia berjalan dalam hutan yang penuh dengan duri, ya, maka kamu akan lihat dia mengatur langkah dia dengan cermat, ya, selangkah demi selangkah, dia tak jalan laju. Kalau jalan laju berdesukkan bertapak duri kat kaki dia. Itu maksudnya. Maksud dia apa? Dia berjalan tu dengan beringat, berwaspada, bertindak dia berwaspada, berhati-hati supaya dia tidak terpijak dengan duri-duri maksiat. Itu maksudnya muttaqi. Itu mana takwa. Itu yang pertama. Yang kedua, takwa daripada apa? Takwa daripada pertama, at-taqwa anil-syirik, menjaga diri supaya jangan syirik, dia beriman kepada Ta'ala. Kemudian yang kedua, dia menjaga takwa, menjaga diri daripada segala afatun nafs, penyakit-penyakit dalamannya, daripada riak, ujub, semua lebih kurang 800 penyakit ulama kira. Ya, yang pertama daripada syirik, mana dia selamat daripada kekufuran, terpelihara. Yang kedua, memelihara diri daripada segala afat nafs, penyakit dalaman, penyakit-penyakit yang merosakkan amal, membatalkan pahala amal. Kalau syirik membatalkan akidah, ya. Yang kedua, pahala amal tu terbatal apabila ada penyakit dalaman. Yang ketiga, terpelihara daripada khayalat, daripada segala kelalaian, dengan bawa hati dia sentiasa tiap-tiap lamhah wa nafasin, tiap-tiap kelipan mata dan tiap nafas dia dengan Tuhan. Ya, itu makna dia memelihara tiap-tiap nafas. Itu dipanggil insan muttaqin hakiki. Kalau peringkat awam, dia membina apa? Dia menjaga iman. Bila iman dia sempurna, dia akan dapat apa? Ahwal, hal-hal dia berlaku dalam maqamul iman. Kalau sekiranya dia naik atas lagi dalam maqamul yakin, maka dia akan mendapat apa? Maqamat. Ya, maqamat, maqam tu dia akan berpindah daripada duduk dalam maqamul yakin. Ya, bila dia duduk dalam maqamul yakin, maka dia akan dipindahkan. Nukilat min halin ila halin. Ya, dulu ada kan, iza zada imanuka, apabila bertambah iman engkau, iaitu bil khuruj minal aghyar,
Bila engkau keluar kalbi kamu daripada memandang makhluk terus ke Tuhan. Ya, jawab dia, nukilta min halin ila halin, dipindahkan akan rohani kamu daripada satu hal ke satu hal, daripada min da'fin ila quwwatin, daripada kedaifan makrifat kepada kuat makrifat daripada Tuhan. Ya, sehinggalah sempurna iman tadi, itu dipanggil wahwa al-yakin. Dan apabila yakin dia dapat sempurna yakin, maka saratil ghuyub, benda gaib ni dia jadi apa? Ainan. Ya, dia akan jadi mana ainan, pandangan yang dibuka muka siapa. Maka dia naik makam iman. Ya, maka wa iza zadal yaqin pula, daripada iman dia pergi pada yakin, iaitu dengan mengeluarkan kau daripada segala aghyar. Bila duduk dalam makam yakin, nukilta min maqamin ila maqamin, dia akan dipindahkan satu makam ke satu makam. Maqamil ma'rifah ila kashfin, daripada kashfin kepada musyahadatin, daripada musyahadah kepada muayanatin, daripada muayanah kepada ittisalin, daripada makam ittisal dipergi pada makamil fana. Lepas fana baru dipergi pada baqa. Ya, dia nak pergi pada fana tu kena lalu apa? Makam ittisal. Sebelum ittisal dia kena duduk makam muayanah. Sebelum muayanah dia pergi, sebelum muayanah musyahadah, sebelum musyahadah dia pergi kashfin, sebelum kashfin dia pergi apa? Ma'rifah. Ma'rifat, kasyaf, musyahadah, muayanah, kemudian ittisal, baru fana. Ya. Dia kata anak fana, ittisal pun dia tak kerti lagi, muayanah hidup fana tu kan fana benar lagi. Ya, senang fana tu ni. Lepas fana boleh pergi baqa. Ya, baqa boleh tetap makrifat dimantap dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia orang yang bertakwa pada satu nuskah dipanggil muttaqi. Takwa itu sifat. Orang bersifat dengan takwa dipanggil muttaqi. Kalau ramai dipanggil muttaqin. Itu jamak dia. Pada permulaan perjalanan dia, ialah orang yang berusaha bersungguh-sungguh. Itu lain mujahadah, peringkat awal. Ya, dia belum lagi dapat bertamatok, bersedap dia dengan Tuhan. Kalau dapat bersedap, atau dah giat dia lain kan. Dia sentiasa dengan Tuhan ni, berlazat, bernikmat. Sebab kata setengah arif, orang yang betul tinggi dia tidak menangis dan gitu. Kita kadang menangis kan, menangis gerun takut. Ya, dah masuk dalam tempat nikmat, menangis apa? Orang yang zauq dengan Tuhan dan lazat makrifat tinggi, dia bernikmat, ya, bernikmat, berlazat. Ya. Ada orang masuk syurga menangis gitu. Itu satu kalam awliya lah. Di perbahasan masing-masing macam-macam ada tu. Ya, dia masuk syurga berlazat lah, walaupun menangis gitu. Ya. Batas dengan awliya dia berlazat dalam zikir, dia senyum seronok ni. Allah. Jadi orang yang berusaha bersungguh-sungguh itu peringkat awam. Dia mujtahid, dia mujahadah. Itu peringkat bidayah. Dalam ibadatnya dengan sifat jujur, mana sidqin wa ikhlasin. Siddiq lebih tinggi daripada ikhlas kan. Ya, makam siddiq lagi tinggi. Ya. La yablughul murid maqam as-sidq hatta yazila fi ta'zimi amrillah fa yaf'alul mandub ka'annahu al-wajib wa yajtanibul makruh ka'annahu al-haram wa yajtanibul haram ka'annahu al-kuf. Seseorang tak akan sampai makam siddiq sehinggalah dia membesarkan urusan di dengan Ta'ala, dia buat yang sunat tu macam wajib. Dia tinggalkan makruh tu macam takut pada benda haram. Dia tinggalkan benda haram macam dia takut jatuh dalam kekafiran. Itu dia punya ikhtimam. Ya, bersungguh-sungguh dia memantau perjalanan dia supaya jangan tergelincir dari jalan Allah Ta'ala, zahir dan batin, atau siddiq itu. Allah. Dan ikhlas, maka dia mendapat petunjuk. Dalam ibadat dia ada siddiq dan ikhlas, maka dia akan dapat petunjuk. Payah tadi biha ila tariq, dia akan mendapat petunjuk dengan ibadat itu kepada jalan. Mana jalan kepada Allah Ta'ala? Jalan makrifat yang sebenar kepada Tuhan. Kemudian Allah SWT berfirman, وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh, berjuang, berjihad, bersungguh-sungguh pada jalan kami, bermujahadah pada jalan kami,
pasti kami memberi petunjuk kepada mereka tentang jalan-jalan kami, dengan syarat dia ijtihad. Ya, kalau tak ada ijtihad, ya, orang panggil lawan kan, semangat-semangat ti ayam kita jadi dan buntar betul habis. Berarti kalau kita baca tasniful akhir lil Ghazali, tasnif akhir bagi Imam Ghazali dan, ya, kita akhir di kanan. Dia kata apa dalam awal kita tu, baca pun seram. Yang nak berjalan jalan tak ni tak ramai, yang mengganggu keliling, zahir batin gangguan terlampau banyak. Yang tengah jalan patah, yang sekerat jalan jatuh, yang sampai ujung nak dekat putus pun ada. Akhir yang betul-betul sampai sikit sangat, kita tengok pun takut. Ya, jalan ni kita jalan ni jalan yang sangat dicemburui oleh nafsu dan syaitan, sangat dicemburu. Dia follow dia, entah dia nak pusing kan gitu. Waktu pula tak ramai yang sanggup, banyak patah pinggang. Kalau arwah usahau kita kata apa, ini lebay patah pinggang banyak. Ya, sekat jalan jam, sekat jalan pusing, sekat jalan patah. Al-alim mu'allama al-waliyul kabir Sayyidi Syekh Abdul Rashid. Dan kenal kan orang Melaka, kau tak kenal Sui tu. Kau Sidi Rashid tak kenal Sui. Ya, Sidi Abdul Rashid alim 4 mazhab, ribuan hadis hafal Quran. Dan anak murid aku yang jadi berapa kata? 10 orang. 10 orang dan 10,000 anak murid dia, yang jadi betul 10 orang. Kita dengar pun terkedu lutut. Ya, dengar pun terkedu lutut kita. Yang betul boleh pakai, yang kurang, yang kurang 10 orang. Yang puluh-puluh ribu tu banyak berdugu-dugu tu. Tu jaga tuan ni. Allah, takut tuan ni jalan ni sikit. Sebab tu orang wali dia bergayut mendapikkan dada di kelambu Kaabah. Dia berdoa, Allahumma ja'alni minal qalil. Ya, lalu sahabat dia terperanjat. Ya, dia kata, Allahumma ja'alni minal qalil. Ya Allah, jadikan aku daripada golongan orang sedikit. Mana golongan minority, golongan bukan majority, minority. Jadi sahabat dia kata, pelik doa kamu ni, kenapa doa menjadi golongan sedikit? Dia pun baca, wa qalilun min ibadiyas syakur. Sedikit sangat hamba yang betul-betul syukur zahir dan batin dia dengan Tuhan tak banyak. Bawa dia faham. Kalau betul dia kata sadaqah, betul lah engkau itu. Ya, sikit sangat yang betul-betul duduk atas jalan Tuhan ni tak ramai. Yang ramai, ya, yang ramai tu apa? Lebih jelantah yang banyak. Sekat pinggang, sekat jalan, ya. Semangat nak juluh ke Tuhan tu kejap naik, kejap turun. Yang betul-betul mantap, jadi tak ramai tadi. Ada guna Syabandi Imam Ishaq, ya, di Dong Rauk pun macam tu dia kata, anak murid ibu tu jadi berapa orang gitu. Tak berapa orang tadi. Yang jadi tak apa-apa, tak berapa orang. Yang kita takut, ya. Waktu minta Allah Taala tarik. Doa Sidi Ibrahim Rashidi kata apa? Allahumma ja'alni minal muradin. Allah jadikan aku orang yang engkau tarik. Ya, jazbah lagi. Kalau tak ada tarikan Tuhan habis kan. Ya, kita nak ada amal kita ni Allah anak lah, apa ada dan sikit nau. Ujung kuku tak ada. Kalau tak ada jazbah dari Tuhan, Tuhan tak tarik, jawab dia habis jawabnya. Ya, minta Tuhan tarik. Bangun malam-malam dan semayang tentu minta. Sepanjang-panjang semayang 4 rakaat, 3 rakaat, 2 rakaat minta, ya Allah, kau tariklah qalbiku ke hadat engkau. Cukup tu. Dia kalau sentap itu kan habis kan. Kalau sentapan jazbah, Allahu yajtabi ilaihi may yasha. Atalah menarik akan orang dikehendaki, dia tarik habis kan. Nafsu terpelanting, syaitan tercampak. Kalau ada jazbah dari Allah Ta'ala. Tapi kalau tak ada jazbah, lain pula terik kita. Dunia terik, lalai terik, ya, malas terik, leka terik, angan-angan macam-macam ni. Dia berjalan macam bingung, ya. Kalau tak ada jazbah daripada Allah Ta'ala, minta Tuhan tarik. Dan Tuhan kalau tarik tuan, penyamun pun jadi wali. Ya, penyamun pun jadi wali tuan. Orang kafir dia terik tak sampai 1 hari terus jadi syahid pada jalan Tuhan. Jawab dia, tukang sihir Fir'aun. Tukang sihir Fir'aun, dia berdebat pagi waktu atil, pada waktu Fir'aun letakkan waktu berdebat dengan Nabi Musa berlawan tu, waktu hari cuti pagi. Bila dia berlawan dia, ya, habis Tuhan sentap kalbi tukang sihir Fir'aun. Yang kau-kau tu bukan jalan-jalan Fir'aun ambil tu, semua dah diman dengan Fir'aun. Bila telah tajalikan kebesaran dia kepada mukjizat Nabi Musa, tongkat tu pum terbalik terus kan. Amantu billah. Aku beriman dengan Allah. Habis terbalik terus.
Mula-mula dia cadang, dia datang siap, dia kata nak pukul habis KO Nabi Musa, nak benamkan habis. Kali tuan tajalli kebesaran dia habis, situ juga dia tak nampak ada Firaun. Ya, lalu Firaun kata, kau beriman sebelum qabla azan tu la uqat yang wala usalliban, aku cencang kau. Dia kata cencanglah dia. Pagi dia pergi man, petang tu dapat syahid. Kejap ya. Tu tuan senterit, tuan sentap kejap ya. Kan bayar sangat. Dia kata nak buang, Bal'am boleh terbang atas udara, ulama besar wali betul terbang. Dia buang habis mati kapi kan. Ya, sebab kita dalam berjalan lagi naik atas lagi kena takut. Ya, lagi kita ibadat lagi takut, jangan seronok. Sebab apa? Kalau jatuh lagi parah. Dia orang panjat 80 kaki, kalau jatuh berapa kaki itu? Ya. Dia panjat pokok 80 kaki, kalau dia jatuh berapa kaki? Nah, dia kata jatuh 2 kaki dia. Sebab dia ada 2 kaki tu lah yang buruk. Dia jatuh 80 lah tuan-tuan. Kepala pula dulu masuk tanah, mampus awak. Kalau dia naik sikit jatuh boleh kehel lagi, kan naik atas. Sebab kalau jatuh tinggi dia naik lagi kuat, kena berpaut dengan Allah apa, panakkan dia, matikan pandangan kita, pandang dia ya, tak ada apa kita dan kosong ni ya. Lagi kita nampak kita lagi tu tak pakai dan jauh lagi dan Tuhan Allah Karim. Sebahagian arifin, orang yang arif, apa arif? Orang yang mengenal Tuhan apa? Bizauq, wijdan, syuhud wal ayyan. Itu makna arif billah. Ya, kalau kita ni berkenal dengan apa? Dalil wal burhan. Dalil dengan burhan, dalil. Adapun aulia ada, dia mengenal dengan zauq, rasa hati yang Tuhan cempakkan. Bila dia dapat rasa hati dengan Tuhan, bila dia buang rasa dengan makhluk. Ya. Dia buang rasa dengan makhluk, dia akan dapat dengan Tuhan. Kalau dia tak buang, ada makhluk hebat, makhluk tak dapat, Tuhan tak buka dan tak terbuka langsung, gelap. Ya. Pada suruh farriq qalbak minal aghyar, kosongkan batin hati kamu daripada makhluk. Bau yamla'hum bil ma'arif wal asrar, dipenuh dengan makrifat dan sir daripada Allah Taala. Habis. Sebagian arif berkata, siapa yang tidak tergulung di kalangan ahli mujahadah pada permulaan, dia tak melatih diri dengan berjuang melawan nafsu dia ni. Ya, dia tak latih, pasti tidak mendapat mencium bauan daripada jalan ini. Bukan tak dapat tuan, cium bau pun tak dapat. Ya, jawab dia apa? Lam yajid min hazi tariqah syammah. Syammah mana bau pun tak dapat. Sebab dia kena apa? Wallazina jahadu fina, kena bersungguh-sungguh. Bawa orang tu dulu kalau suluk tu seronok ni kan. Dia tanya bila suluk besok, orang kan suruh masuk suluk 3 hari pun takut. Ya, kalbi dia dengan makhluk banyak, orang tangga, anak bini. Tapi nak berjalan ke Tuhan, kalbi diikat dengan makhluk, boleh berjalan. Ya, kita ambil tali ikat kaki, ikat tangan, kita suruh dia berjalan. Jadi kata kau gila, kau tambat aku suruh jalan, kena buka jalan. Ikatan alaqah dengan khalaik, buang makhluk kena buang. Baru Tuhan akan bukakan pintu makrifat dengan dia. Ya, sebab warid di antara warid intibah terbuka. Aurada alaikal warid dia tasallama min yadil aghyar ya wal yuharrik min riqil asar. Ya, datangkan warid dia tasallamak, melepaskan kalbi kamu tadi ya daripada diikat dengan makhluk. Ya, diikat dengan makhluk. Ilahi anta maqsudi, ya Tuhan kau yang ku kasat, lain dan buang. Waridaka matlubi, dan reda engkau yang aku tuntut. Dia duduk dalam makam tu berjaya intan, nafas dia, kelipan mata dia dengan apa sama intan, mana-mana tarekat jalan sama, dia tuju sama. Ya, habis. Kemudian wal muhib as-sadiq al-muttakilun ay mu'tamidun ala mahbubih li'annahu lamma dakhala hadratal mahbub ba'dal mujahadah wa ura minnatallahi alaihi faniya an amalihi wa wujudihi wa takala ala rabbih ta'ala wal mujtahid waqifun ma'a amali wa wujudih wal muhib faniya anhuma bistighraqih bimahbubih wa huwa pirahatil syuhudihi lahu. Jauh beza kan antara mujtahid dengan muhib. Kalam sufi semua dia kata apa? Tariquna tariqul mahabbah, jalan kami adalah jalan mahabbah. Bermakna kalau mahabbah, cinta, rindu dengan Tuhan tak ada dalam kalbi dia, jangan harap dia boleh berjalan.
Dua ibadat pun kosong ni. Ya, tarikan mesti dalam. Perjalanan tuan, perjalanan dalam ya, bukan luar. Luar ni tak ada apa yang kita jaga sangkau ni, baling dalam liang lahat esok. Ya, kan, baling dalam liang lahat dia. Besok dia pun keluar je roh hakikat insan dia keluar, dia mandikan dia, kapankan dia, ya, semayangkan dia, sumbat dalam liang lahat, habislah. Kan, tu je riwayat hidup. Yang banyak orang jaga bukan main, rupanya buang dalam liang lahat. Yang kita nak jaga hakikat insan diri kita tu, ar-ruh, dia tu yang layak dipanggil dengan qalbi, fuad, sil, banyak nama-nama dia tu yang mengikut maratib makam dia, martabat makam dia. Dia tu yang mahal, dia yang boleh menangkap, dia yang boleh pergi menjalajah malakut jabarut dia. Maka sila jaga dia tu, sayang kalau kita jaga dia, permata mahal tu. Dia layak untuk mendampingkan diri dan mengenal Tuhan dengan sebenar kenal. Maka jaga dia baik, jangan dikotorkan dengan pandangan makhluk. Jadi muhib sadik, mana orang yang benar-benar pencinta yang benar-benar adalah seorang yang bertawakal, ia itu hanya bergantung kepada kekasihnya. Betul kalau kita buka dalam surat Al-Anfal, itu dipanggil matlab nihayatul matlabul arifin. Apa dia dalam surah Al-Anfal sebut? 3 sifat. Sifat arif billah. Iza zukirallahu wajilat qulubuhum. Sebut yang nama Allah wajilat, kocakan akan berlaku, gemetar. Apa kocakan? Sama ada jalal ataupun jamal. Dia dua itu. Jalal tuan tak jadikan kekerasan dia. Bila kita menerima musibah masa itu, dia jalal. Bila diberi nikmat, itu jamal. Dalam jamal tu banyaklah lutfi, latif, rahim, rahman, semua masuk. Ya, dia ulama bubuk dua kategori, jalal wal jamal. Sebut nama Tuhan mesti ada gegaran tu. Kalau tak ada, bermakna masalah besar, hati dia terlampau sakit, ya, sehingga tak boleh mengesan. Makanan sedap, bila orang dah bagi tawar, sebab apa? Rupa demam panas. Dia tak dapat idrak, tangkapan roh tak dapat bila dia ada penyakit. Dan penyakit dalam ia ghaflah, lalai. Itu musuh paling besar dalam perjalanan. Lalai tu ada. Kena hudur sentiasa kalbi dengan Tuhan, ya, hati dengan Tuhan full time. Wa iza tuliyat alaihim ayatu zadun imana. Wa iza tuliyat alaihim ayatu zadatuhum imana. Bila dibaca ayat Quran makin bertambah iman. Betul kalau kita tengok wali-wali besar semua, Quran ni hebat. Kalau Sidi Abdul Rashid 3 hari sekali khatam. Ya, Kutuk kita sekali khatam. Ada satu hari sekali khatam. Imam Syafi'i sekali khatam. Satu hari sekali khatam Quran. Bulan Ramadan dia boleh khatam 2 kali. Allah. Imam Malik pernah buat khatam Quran dalam 2 rakaat. Oh, lagi apa? Lagi hebat tentang ni, tak pernah kita dengar tu. Pelik tu. Sebab apa? Dia baca dengan makam dia lah. Ya. Last sekali yang kita bincang ni apa? Wa ala rabbihim yatawakkalun. Wa ala rabbihim, mana hanya kepada Allah Ta'ala atau Ta'ala tadi yatawakkalun, mereka bertawakal, berpegang, bergantung, bergayut hati dia hanya pada Tuhan. Pada diri dia boleh tak bergantung dan. Ya, sebab tu doa Rasulullah SAW sebut apa? Wala takilni ila nafsi tarfata ain. Ya Allah, kau jangan serahkan diri aku pada aku. Walaupun satu kelipan mata. Bayangkan tu. Bermakna dalam setiap kelipan mata kita dengan dia, bergantung dengan dia, beriktimat dengan dia, mengharap kepada dia, tidak pada yang lain. Tu. Bawa dia duduk dalam makam muhib, ya, kasih. Bawa dia boleh berjalan. Ya, itulah hanya bergantung kepada kekasihnya. Ya, ini tidak dia bergantung dengan anak, bergantung dengan kekuatan dia. Anak tak apa sih, anak sekarang sihat lagi. Anak tak apa dia, simpanan anak banyak 3 juta tak habis makan. Dia berpegang dengan makhluk. Habislah orang tu mahjub dia panggil. Orang tu terhijab dengan Tuhan. Kita akan dapat bau makrifat pun tak dapat. Kita kata dapat benar ni. Ada tunggul saya cerita dia. Di Kelantan satu budaya bagus dengar ni. Dia orang pencen ni kan. Dia menghabiskan umur dekat pondok. Ya. Sakit baki umur tu lah kan. Badan pun dah bau tanah kan. Dia pergi kat pondok dan menghabiskan usia dia dengan menghadiri majlis-majlis ilmu. Tapi oleh kena ada setengah tu belum matang, dia bercakap tu nampak sedap, tapi sangkut. Ambo ni dia kata alhamdulillah lah, tak ada apa dah sekarang, dah ada pencen kan. Jadi duduk pondok pun tak ada fikir apa, sebab anak-anak tiap-tiap bulan hantar. Usaha lah tu. Usaha kalbi dia dengan anak, bukan dengan Tuhan. Mahjub. Tak puasan kan.
Berarti kalau tak mengaji tasawuf, confirm masuk longkang. Confirm masuk longkang. Man lam yataghalghal bi hadhihi ulum mata musirran 'alal kaba'ir wa huwa la ya'lam. Itu kata Syekh Wahab Asy-Sya'rani. Barang siapa yang tidak menghalusi mendetili perjalanan kerohanian ini, confirm dia mati dalam mengekalkan dosa yang besar-besar, padahal dia tak perasan. Ya, dia perasan dah bagus je. Pandang diri wasak dan wasak. Ya, dia ibadat kuat bila orang puji dia, oh alhamdulillah gitu. Entah berkenalan dengan siapa dia. Oh tu lagi parah tu. Tu Bebal bin Bahlul ni. Ya, dia nampak diri dia. Orang lagi nak padamkan diri. Jangan nampak diri. Kita tutup diri kita baru dibuka. Tu dia kata kunci baru tu buka, padam baru menyala. Padamkan pandangan pada makhluk baru menyala nur makrifat kita dengan Tuhan. Lagi tu kunci tak? Tadi nampak sedap kan? Duduk pondok, ujung umur bagus mengibadat, kuliah ilmu. Tapi kalbi ke mana? Kalbi ke anak. Sebab apa tak ada risau? Sebab anak tiap-tiap bulan hantar duit. Dia tak nampak duit tu dari Allah Ta'ala, dia nampak lagi anak dia. Mahjub tak? Mahjub. Mahjub allazi hujibah, orang yang dihijab kalbi dia oleh Tuhan. Tak perasan. Ya, sikit dan ni. Sebab kalau tak mengaji, yang mengaji pun sangkut, kalau tak mengaji tak faham lagi babas. Ya, dia perasan dah betul, padahal jauh lagi dengan Tuhan. Dia perasan dia duduk dalam maqamul qurbi, padahal dia duduk dalam maqamul mu'di. Ya, dia perasan dia dekat, kubur dia jauh dengan Tuhan. Sebab apa? Qalbi dia ma'al khalaik, qalbi dia serta dengan makhluk. Sebab dia kena buang tu, farrik galbak minal aghir, kosongkan batin hati kamu daripada makhluk. Ya, buat kerja tak apa dan ya, bekerja berniaga itu semua tak betul. Rasulullah buat kerja tu, tapi jangan gantung, jangan masuk dalam. Ya, semua benda tu tak luar je. Kerja dunia kita, kerja apa letak luar, jangan masuk dalam urusan kita dengan dia je. Ya, dalam urusan kita, sebab dipanggil kalbi baitur rab, rumah Tuhan, bukan Tuhan duduk dalam kalbi. Baitullah, bukan Tuhan duduk Baitullah. Mana urusan kita dengan dia ni, kalbi, ma'rifat, tajalli, futuhat, semua dalam punya dia. Jadi bila kita masuk ke urusan dunia, pom dia kacau, jadi rosak. Ya, dia akan jadi rosak ni. Dan ni macam orang panggil enjin, ya, masuk air habis je. Ya, gas sikit dia pecah, masuk air habis, gede-gede 3 silinder. Tak ada jalan gitu. Dia makan condor rod lah, dia makan pestin macam. Ya, ni pestin dalam dia makan dan. Ya, bila kita tambatkan kalbi dengan makhluk, habis pestin rohani kita melengkung. Nasib tak terbaik tak boleh lay balik. Dia kena overhaul, general overhaul, ganti sebiji, angkat enjin baru. Ustaz, kereta boleh angkat enjin kau dalam. Habis dia. Kerana terkala dia memasuki hadrat kekasih, ya, lamma dakhala hadratil mahbub, bila dia masuk dalam hadrat kekasih itu Allah Ta'ala, ya, selepas melalui tempo mujahadah, dan dia diperlihatkan kurnia Allah Ta'ala, wa ura, diperlihatkan, dikasyafkan minnatullah alaihi. Aduh, mula-mula tak nampak minnah, nampak diri. Sekarang Tuhan buka kan, ini panggil kasyfin. Dia tak nampak dia nampak semua dari Tuhan, baru bersih. Pasti dia lenyap daripada memandang amalan. Confirm tu. Mana kalau orang di muka syafat tu, dia kata jalan dari kasyfin. Bila ada kasyfin, nampak dengan dia, bila nampak sinaran nur daripada dia tadi, habis tak kita, habis dah padam. Tapi kalau tak ada kasyfin, dia ibadat tapi kalbi dia gelap, akhirnya nampak diri dia terhijab dengan diri dia. Ya, Allah, pasti dia lenyap daripada memandang amalan. Confirm tu, memang sepir dia begitu. Bila dia lenyap dengan Tuhan, dia tak nampak dia. Ya, pada pandang amal dia terhijab dengan Tuhan, ada keadaan dia dan kewujudannya, itu panggil fana, lenyap. Dan dia langsung bergantung kepada Tuhannya, ya, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hati dia bergantung. Itu sifat orang yang arif, ya. Wattaqala ala rabbih ta'ala, dia bertawakal kepada Tuhan, bergantung Allah. Dia Nabi Ibrahim alaihissalam, bila Jibril datang tu dalam api tengah terbakar kan, Jibril nak tolong, dia kata fa amma ila Allah fa bala wa amma ilaika falah. Pada Allah aku ada hajat, wahai Jibril, pada engkau aku tak ada hajat. Dahsyat. Ni semua tawakal. Dia kenal apa tawakal? Sebab dia kenal. Siapa yang kenal Tuhan, confirm tawakal dia mantap. Jadi kalau dia tak kenal, dia payah. Dia kenal makhluk lebih daripada Tuhan, diingat makhluk lebih daripada Tuhan, dikasih pada makhluk lebih daripada Tuhan. Mana nak dapat marifat? Sebab dia kena sumbat dengan zikir banyak, baru pum terbuka.
Bila round kedua, Jibril kata apa? Sal. Kalau begitu betul lah, minta lah wahai Ibrahim. Ni kedua ni jawab lagi sedap. Ilmuhu bihali yakfi min su'ali. Tuhan dah tahu kan aku dalam api, nak minta apa lagi lah. Kan dia tak tahu. Dia yang hantar aku dalam api. Itu dipanggil makam apa? Taslim. Ya, makam taslim. Allah. Kemudian orang yang bermujahadah itu terhenti bersama amal. Tu ni sangkut. Orang yang bermujahadah, lawan, bangun malam, zikir lagi, buat begini-gini, maka dia terhenti. Apa terhenti? Dia mahjub, terhijab. Dengan apa? Dengan amal. Waqif ma'amalih. Dan wujudihi, dengan kewujudan dia. Maksudnya apa? Dia masih nampak diri dia. Kita disuruh keluar. Ya, keluar. Mata iza kharajta anka bau faqad wasalta ila Allah. Bila engkau keluar daripada diri engkau sampai ke Tuhan. Mana keluar tu makna la haula wala quwata illa billah. Tidak ada haul, tak ada kuat lagi. Dia je, pum, baru Tuhan buka. Ya, Tuhan tak nak kalbi kita bergantung dengan lain. Bergantung dia tak buka makam makrifat. Ya. Kemudian pencinta pula lenyap daripada kedua-dua. Tengok ya. Orang mujahadah berlawan kan, banyak ibadat dia, tapi dia wakif. Disilap kat sini apa? Wakif ma'a amalihi wa wujudi. Dia terhenti memandang diri dia dan amal dia. Betul lagi kita nampak amal kita, maka kita belum lagi bersih solid tauhid dengan Tuhan. Kepada keluar yang pandang. Berawal ni dia terpadam benda ni, baru dia boleh berjalan kan. Ya. Al-sayru fillahi la yakun illa ba'dal fana. Berjalan ke Tuhan tak akan berlaku melainkan lepas fana. Dia lenyap, sap lain buat Tuhan buka. Ya, lagi dia tergantung-gantung dengan amal diri dia. Ini panggil hijab apa ni? Memandang pada amal tu hijab apa tuan? Hijab nurani. Satu lagi hijab zulmani. Hijab yang mendinding kita zulmani, bentuk gelap, apa? Maksiat, mungkar. Itu tak petikai, itu orang tahu dah. Tapi hijab yang nurani banyak kita silap. Apa dia? Ilmu, amal, itu semua nur. Ya, tapi bila kita wakif, kita berhenti kat dia, itu salah tu. Dia terbuka, jangan berhenti, kena jalan terus. Sebab tu jalan tarekat betul-betul 100%. Contoh dia ialah Isra' wal Mi'raj Rasulullah SAW. Pembukaan pum Tuhan buka pada Nabi SAW. Ya, panggilan ni memanggil Nabi paling tak? Tidak paling, Nabi straight jalan. Itu maksudnya. Ya, mukasyafah akan dibuka. Itu menandakan cermin hati telah jernih sebab terbuka. Tapi jangan berhenti kat situ. Sebab matlamat kita satu je, Allah je. Dia. Tambah makrifat sebenar ke dia. Kemudian pencipta, maknanya sebenarnya orang muhib apa? Faniya anhumah. Lenyap, fana. Lenyap ke mana? Fana daripada keduanya. Apa kedua? Amal dan wujud dia. Dia tak merasa dia beramal, pada mandang semua gerak dari Tuhan. Dan kewujudan dia dipadamkan dalam memandang wujudullah Ta'ala. Itu dipanggil karam dalam tauhid zat. Dan tenggelam bersama-sama kekasihnya. Masya Allah. Allahumma ja'alna minhum. Ya, wa fani'ahuma bistighraqih bimahbudih. Bistighraq mana tenggelam, karam, bimahbubihi dengan mahbub dia ila Allah Ta'ala. Orang kalau bercinta dia kata apa kan? Ana enta ana. Tu orang bercinta. Orang kalau bercinta kata engkau, aku engkau. Itu maksud. Itu kalam cinta. Ya, orang bercinta engkau, aku engkau. Maksud apa? Sebati. Ya, bukan makna zat dia bercantum kan. Mana kena dia selari semua, tak ada lagi. Kalau lagi dia itu belum lagi mahabbah dia belum tamam. Ya, bila dia maknanya engkau, aku engkau. Dan semayang dia tak isyarat. Ada. Wa mahyaya wa mamati lillah. Tu dia itu semua tu. Semua isyarat. Tawajuh, wajah tu semua ada dalam semayang, terlengkap. Ya, permata-permata besar dalam semayang tu, mukallama, musyahadah, wajah, semua ada tu. Ya. Si Daud buka 9. Dia banyak lagi tuan tu. Dia 9 tu. Muqabala, mukallama, musyahadah, mukafah, semua ada dalam semayang tu. Ya, kita dah semayang 10 tahun, berapa permata kita dapat? Ya, minta-minta banyaklah. Ya. Kalau tidak rugi, kosong ni kan. Berapa mata dia letak kalau tak lah. Hadiah kan. Sebab semayang dia panggil hadiyatul ziarah. Hadiyatul ziarah. Semayang tu ialah hadiyatul ziarah. Hadiah daripada Allah kepada insan kamil mukammil wa huwa Rasulullah SAW. Dihadiahkan ketika Mi'raj. Ibadat lain Jibril turun, semayang dah adalah hadiah Rasulullah SAW. Maka di situ rahsia cukup banyak. Rahsia tajalli makrifat dalam semayang banyak. Dia orang angkat, dia takbir karam dan
Panak tu mi'raj qalbi. Sebab tu salat dipanggil mi'rajul mukmin. Mi'raj qalbi orang mukmin ke hadirat Tuhan. Itulah tempat semayang. Diangkat takbir berlazat ia dengan Tuhan. Ini angkat takbir nampak projek ni. Wah, ini untung mayang ni, untung ni. Wah, jadi tong sampah mayang ni. Allah karim. Habis tu ya. Jangan duduk mati. Mati. Oh, habis eh. Dan tenggelam dia bersama kekasih dia Ta'ala, maka dia berada di halaman penyaksian kepadanya. Dia berada dalam apa? Rahatis syuhud. Dimasuk dalam maka musyahadah dengan tamam. Itu dia syarat hadis sahih, anta'budallaha ka'annaka tarah. Ya, itu makamil musyahadah. Allahumma ja'alna minhum. Kemudian wal arif sakin, ya, wal mawjudu mamqut, masyaallah. Ini lagi dahsyat dibahas tentang ni. Wallahu a'lam.